Hujan di pagi hari gagal melembabkan semangat orang ramai yang berhimpun di lapangan terbang Kuching. Tuan Yang Terutama Gubernur dan Ketua Menteri Datuk Haji Abdul Rahman Yaakob mengetuai para kenamaan bagi mengalu-ngalukan Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong yang julung-julung kali melawat Sarawak secara rasmi. Berangkat tiba, pasangan diraja disambut oleh Gubernur Tun Datuk Tuanku Haji Bujang dan Tuh Puan Hajah Rajemah. Kunjungan rasmi Seri Paduka Baginda berdua ke Sarawak sungguh bersejarah yang pasti subur dalam ingatan rakyat. $35,000 orang murid sekolah yang mengibarkan bendera membarisi jalan sambil melafazkan Daulat Tuanku ketika kenderaan yang membawa Baginda berdua menuju ke ibu negeri. Di Dewan Masyarakat, keberangkatan tiba Baginda berdua disambut oleh Timbalan Ketua Menteri Encik Stephen Yong. Selama 4 hari ke bawah duli-duli Baginda berpeluang menemui rakyat dari segenap lapisan hidup di Sarawak. Berpuluh-puluh ribu orang rakyat Malaysia di Kuching dan kawasan sekitarnya keluar untuk memberikan alu-aluan mesra kepada para pelawat diraja. Di sepanjang lawatan, Baginda berdua diiringi oleh Gubernur Tun Datuk Tuanku Haji Bujang, Ketua Menteri Datuk Haji Abdul Rahman Yaakob dan Menteri Pengiring Datuk Ong Ki Hui. Sesuai dengan zaman dan sikap baru, ramah dan mesra, Baginda berdua menawan hati rakyat jelata. Lawatan diraja berlangsung di kala negara sedang berusaha untuk membina masyarakat adil berlandaskan rukun negara. Sebagai lambang perpaduan bangsa dan negara, Baginda berdua memberikan ilham serta bimbingan bagi semua rakyat Malaysia untuk berusaha lebih giat demi mencapai matlamat-matlamat kebangsaan seperti yang terkandung dalam dasar ekonomi baru. Di Astana, ke bawah duli-duli Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong, diiringi oleh para pembawa alatan kebesaran, berangkat masuk ke balai utama untuk upacara pengurniaan darjah dan bintang-bintang kebesaran. Baginda menyampaikan kurnia kepada 103 orang, termasuk para pemimpin masyarakat dan politik, para pegawai tentera dan polis, serta kaki tangan awam. Tiga orang penerima johan Mangkunegara ialah Timbalan Pesuruhjaya Polis Encik Ku Chong Kong, Panglima Gerakan Malaysia Timur Major Jeneral Ismail Ibrahim dan Pemerintah Tentera Raskom Brigadier Jeneral Muhammad Ghazali bin Muhammad Seth. Pingat kehormat Johan Mangkunegara dianugerahkan kepada Brigadier Jeneral Sumade, Pemerintah Kodam 12 Kalimantan Barat. Di antara 11 orang yang menerima pingat Kesatria Mangkunegara ialah Encik Yau Pin Hua, Ketua Pegawai Kerja Raskom, dan Penolong Pesuruhjaya Polis Gain Singh. ...34 orang dianugerahkan ahli Mangkunegara dan 50 orang yang lain menerima pingat pangkuan negara. Baginda juga mengurniakan pingat Panglima Gagah Berani
anugerah keberanian tertinggi Angkatan Bersenjata Malaysia kepada 3 orang anggota pasukan keselamatan, kesemuanya dari Ranger pertama. Melawat pusat-pusat kebajikan di Kuching, Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong berangkat tiba dan dialu-alukan secara mesra di Rumah Amal Chasha. Baginda disambut oleh Menteri Kebajikan, Penghulu Abuk Anak Jalin dan Puan Kah Abuk. Ahli-ahli jawatan kuasa diperkenalkan ke bawah duli Baginda oleh Encik Ang Lai Sun, Presiden rumah tersebut. Dan Ajuang Kebeng berumur 11 tahun dari Long Pila, Baram menghadiahkan sejambak bunga kepada Baginda Permaisuri. Detik kenang-kenangan dikala Baginda Permaisuri menyampaikan hadiah kepada salah seorang pelatih. Tertubuh cuma beberapa tahun lalu, Rumah Amal Chasha Sarawak ialah pertubuhan sukarela yang bergiat menolong pesakit melarat dan orang-orang cacat. Seorang petugas sosial yang giat, Baginda menunjukkan minat besar terhadap kebajikan dan kegiatan latihan para penghuni. Para pekerja sukarela membantu mereka yang cacat tubuh dalam hal rawatan dan berbagai senaman supaya dapatlah mereka gunakan alat anggota secara yang lebih baik. Kemudian berangkat ke pusat orang-orang buta Sarawak. Baginda disambut oleh Datuk William Tan, Presiden pusat tersebut. Walaupun tidak dapat melihat, para pelatih ini maklum tentang kehadiran pelawat diraja. Baginda melawat berbagai bahagian di pusat tersebut, menyaksikan para pelatih menganyam dan bertukang. Pusat ini berjasa melatih orang-orang buta supaya dapat berdikari. Para pelatih akan mampu mengambil tempat masing-masing dalam masyarakat sebagai warga negara berguna. Dalam kerdipan cahaya berwarna-warni, Kuching berwajah seri, memancarkan betapa riang dan bangganya rakyat, mengalu-alukan duli-duli Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong. Di Majlis Jamuan Negeri, Tuan Yang Terutama, Tun Datuk Tuanku Haji Bujang, bagi pihak rakyat Sarawak, mengikrarkan taat setia yang tiada berbelah bagi terhadap Baginda berdua. Beliau menyatakan Sarawak telah mencipta kemajuan besar di bidang ekonomi dan sosial sejak memasuki Malaysia, dan ini adalah berkat bantuan keuangan serta sokongan Kerajaan Persekutuan. Beliau percaya dengan adanya bantuan persekutuan yang berterusan bagi segenap segi pembangunan, keselamatan dan pentadbiran, Sarawak pasti maju, aman dan makmur. Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong bertitah bahawa kerajaan berazam untuk memulihkan keamanan di Sarawak seberapa segera supaya dapatlah rakyat mengecap kemakmuran seperti lelain warga negara Malaysia. Baginda memuji pasukan keselamatan yang bertugas di negeri tersebut dengan sikap bertanggungjawab dan dedikasi mereka. Baginda berharap semangat muhibbah dan persefahaman di kalangan rakyat di Sarawak akan terus subur demi kesejahteraan nusa dan bangsa. Pertunjukan bunga api dan perarakan kereta berhias di permukaan sungai menamatkan hari pertama kunjungan rasmi yang bersejarah. Pada hari kedua, ke bawah duli-duli Baginda terbang ke Miri dan disambut mesra oleh rakyat yang datang dari segenap pelosok bahagian keempat untuk sama-sama bergembira. Sejak subuh, 30,000 orang dari segenap lapisan hidup berhimpun untuk melihat wajah terus negara dan permaisuri yang dikasihi. Kesemuanya terpikat atas ketampanan serta kemesraan pasangan diraja.
Tarian-tarian budaya dipersembahkan di atas pentas terbuka menggembirakan baginda berdua. Di Masjid Miri, baginda berdua bersama-sama Gubernur dan Ketua Menteri berjemaah dengan masyarakat Islam menunaikan fardu Jumaat. Berlepas ke Limbang, pusat tadbir bahagian kelima. Sebuah pekan kecil terletak di tebing sungai. Limbang mempunyai penduduk seramai 6,000 orang. Dari jauh dan dekat, rakyat datang untuk memberikan baginda berdua alu-aluan yang ikhlas lagi meriah. Lebih 10,000 orang hadir di Padang. Kunjungan diraja ke Limbang pasti menyemai kesedaran baru di jiwa rakyat tentang peranan mereka sebagai warga negara Malaysia yang bebas merdeka. Alu-aluan hangat jelas membuktikan perasaan taat setia dan cintakan tanah air penduduk-penduduk Limbang. Terus negara dan permaisuri kerap mengambil kesempatan berjabat tangan serta beramah tamah dengan orang ramai. Baginda berdua mengambil berat terhadap kebajikan rakyat. Ketika bertitah, terus negara mengulangi ikrar bahawa kerajaan akan mewujudkan kemakmuran bagi semua dengan cara menseimbangkan keadaan ekonomi dalam masyarakat. Baginda juga pernah menasihatkan rakyat agar berwaspada terhadap anasir jahat dan bekerja sama sepenuhnya dengan kerajaan supaya dapatlah mereka hidup dengan aman, mengejar kemajuan serta kebahagiaan. Sebagai lambang perpaduan dan kemerdekaan, baginda berdua melalui sikap serta amalan berjaya mendapat tempat dalam hati rakyat jelata di Limbang. Di sebelah malam, Limbang terang benderang. Ke bawah duli-duli baginda yang bermalam di Limbang menyaksikan pertunjukan bunga api dari tempat khas di Dewan Masyarakat. Baginda berdua turut menikmati persembahan budaya selama 1 jam. Pada hari ketiga, ke bawah duli-duli baginda berangkat melawat rumah panjang pengarah Ngang tidak jauh dari Limbang.
Baginda berdua disambut oleh ketua menteri, pengarah-pengarah, para penghulu dan tuai rumah. Gadis-gadis Iban yang berpakaian asli menjunjung Duli. Duli Sri Paduka Baginda berdua bersua muka dengan 3.000 orang, terdiri dari suku kaum Iban, Murut, Bisayah dan Punan. Para penghuni dari 30 buah rumah panjang memberikan para pelawat diraja alu-aluan yang paling meriah. Bagi para penghuni rumah pengarah Ngang, inilah hari yang pasti mereka kenangi dengan rasa gembira dan bangga. Tenunan adalah kerja yang diwarisi turun-temurun. Sejak zaman silam, kerja menenun diusahakan oleh wanita. Kebolehan menenun dianggap sangat penting bagi seseorang bakal istri. Alat tenun ini dapat menghasilkan selimut serta sarung yang terhias rapi. Lazimnya, orang-orang Iban mengalu-alukan tetamu kenamaan dengan upacara miring. Walau bagaimanapun, kali ini satu upacara khas bergelar miring dan biau mano dilakukan bagi menghormati baginda berdua. Kunjungan ke rumah pengarah Ngang, Sri Paduka Baginda berdua, kesempatan untuk meneliti adat serta budaya orang-orang Iban. Ke bawah Duli-Duli Baginda terharu dengan kemesraan budi dan kemurahan hati suku kaum ini. Berangkat balik ke Kuching. Selepas bermalam di astana, tibalah masa untuk berpisah. Lawatan diraja ke Sarawak hampir berakhir. Di Pengkalan Batu, Baginda berdua sekali lagi bergaul dengan rakyat jelata. Dengan cara begitu, ramah lagi mesra. Lawatan diraja amat berjaya berkat kerjasama serta penyertaan rakyat jelata. Sambutan hangat yang diberikan pada Baginda berdua di semua tempat jelas menunjukkan kesetiaan rakyat Malaysia di Sarawak terhadap raja dan negara. Ketika berangkat lalu atas permaidani merah, Baginda berdua ditaburkan beras kuning oleh gadis-gadis rupawan. Walaupun kunjungan singkat, Ketua Negara dan Permaisuri telah melihat sendiri pertanda setia dan cinta rakyat jelata kepada tanah airnya. Ke bawah Duli-Duli Baginda juga mendalami hal ehwal negeri serta masalah rakyat. Peristiwa ini pasti subur dalam ingatan rakyat Sarawak sebagai detik-detik yang bakal kekal abadi pada lembaran sejarah. Kunjungan rasmi meneguhkan lagi ikatan persaudaraan antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri. Selamat keberangkatan balik. Rakyat Sarawak sekata melafazkan daulat tuanku.